A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni 'ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, hari ni betul ke kita sudah bagi tahu ni bab 13 dah ni Ustaz? Bab 13, betul? Berapa helai pakaian kah yang dikenakan wanita untuk solat? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Aniza, Kak Syida dan ibu-ibu, saya minta maaf ya agak terlambat masuk. Tadi dah sedia tapi tak dapat pula. Ya, baik. Hari ini kita masuk bab yang ke-13. Dan sebenarnya ibu-ibu saja nak kongsi. Saya pun membaca jugalah segala hadis-hadis yang berkaitan dengan Kitabus Salah yang ada dalam Bukhari ini. Dan alhamdulillah buku ni pun dah banyak saya baca ke depan. Rasanya saya sendiri pun kena pasang cerita-cerita dalam tempoh sebulan, 2 bulan ni saya kena habiskan semua kitab bab solat dalam Sahihul Bukhari insya-Allah. Jadi kita teruskan hari ini bab yang ke-13. Siapa yang ada buku muka surat 113 ya. Fi kam tusallil mar'atu fi siyab. Berapakah helai pakaian yang perlu dipakai oleh wanita ketika solat ya. Okey. Yang sebelum ni kita dah bincang dah, lelaki paling kurang 1 helai pakaian yang agak labuh Kalau boleh cantiknya 2 helai pakaian, itu untuk orang lelaki. Bagaimana pula untuk wanita? Memandangkan kita berbeza. Okey, baik. Wa qala Ikrimah, Imam Bukhari mulakan dengan memetik pandangan daripada Ikrimah. Ikrimah ini merupakan murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jom kita lihat ringkas sahaja ya. Secara ringkas kita nak berkenalan dengan Ikrimah, seorang ulama yang besar ya dan terkenal dalam bidang Al-Quran sebenarnya, tafsirul Quran. Okay, baik. Ikrimah bin Ammar. Okay, namanya Ikrimah bin Ammar. Dan kalau kalangan sahabat Nabi yang terkenal ialah Ikrimah bin Abu Jahal kan. Baik. Okay, beliau belajar daripada siapa tu? Beliau belajar daripada Atha bin Abi Rabah, Abi Katsir Asy-Syuhaimi dan sebagainya. Oh, saya silap ya. Ikrimah bukan murid kepada Ibn Abbas tapi dia bawah sikit lagi. Dan ramailah ulama yang ambil ilmu daripada Ikrimah, antaranya Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Sa'id dan sebagainya. Dan banyak pujian orang terhadap Ikrimah. Itu secara ringkaslah. Ikrimah berkata, "Lau warat jasadaha fi saubin la ajaztuhu." Kalaulah seseorang wanita itu menutup badannya dengan sehelai pakaian. Saubin ini maknanya sehelai pakaian. La ajaztuhu, saya berpendapat ia boleh. Tak ada masalah. Baik. Jadi sekarang kita lihat hadis yang disampaikan oleh guru Bukhari yang namanya Abu Yaman. Qala akhbarana Syu'aibun an-Zuhri qala akhbarani Urwah. Urwah ni ialah anak kepada Az-Zubair dan Asma binti Abi Bakar, merangkap anak saudara kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat subuh.
Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Lalu beberapa wanita mukminah turut serta salat subuh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan keterangan yang penting ya ibu-ibu sekalian. Mutalafi'atin fi murutihinna. Dalam keadaan mutalafi'at ni menutup, ya, menutup, dalam keadaan menutup fi murutihinna, pakaian mereka, maknanya menutup badan-badan mereka dengan murutihinna, pakaian mereka. Okey, murutihinna tu dia kalau perkataan asalnya mirtun. Mirtun. Bila jamak ataupun lafaz banyak murut. Asalnya mirtun, sehelai pakaian. Kalau banyak pakaian murutun, ya, murutun. Okey, baik. Sekejap ya. Okey. Jadi mereka mutalafi'at, menutup badan-badan mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Itu yang penting ya. Dan kemudiannya kata Ummul Mukminin, summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka dalam keadaan tiada siapa pun mengenali mereka. Okey. Jadi di sini ada satu poin yang pentingnya yang dikaitkan dengan tajuk kita, fi kam tusallil mar'atu fi siyab. Inilah yang pentingnya. Berapa helai pakaian yang digunakan oleh wanita untuk mengerjakan salat. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, cuba kita lihat dia punya syarahan ulama dalam bab ini, dan ibu-ibu boleh lihat dalam buku masing-masing. Jadi pertamanya kalau kita lihat pandangan daripada Ibnul Munzir. Ibn Munzir ni ulama dalam mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i, dan beliau ada kitab Al-Ijma', dan beliau antara ulama dalam mazhab Syafi'i yang sering memiliki pendapat yang tersendiri. Beliau, Al-Muzani, Imam Nawawi, itu antara ulama mazhab Syafi'i yang sering memiliki pendapat tersendiri, bahkan kadang-kadang menyalahi pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i. Baik. Apa kata Ibn Munzir? Beliau meriwayatkan bahawasanya jumhurul ulama, kebanyakan ulama, menyatakan annal wajiba 'alal mar'ati an tusalliya fi dir'in wa khimar. Wanita wajib untuk solat dengan mengenakan dua helai pakaian, iaitu satu dir'in. Dir'in ini ialah pakaian labuh lah, dan juga khimar. Khimar ini ialah penutup kepala, ya. Okey. Dir'in wa khimar. Dir'in ni dia boleh jadi pelbagai maksud. Dia boleh jadi juga ni perisai. Betul, saya ingat. Dir'in juga boleh jadi perisai, dan sini pun dia perisai je. Perisai kan benda yang menutupi badan kita daripada serangan musuh. Jadi dir'in ini pakaian labuh yang boleh menutupi badan kita daripada daripada dilihat oleh orang lain, ya. Okey. Kalau mirtun, ada tak dia tunjuk mirtun? Saya pun tak cari lagi. Ni lah mirtun ni. Dia sebut hadza huwa al-mirta. Pakaian macam ni. Inilah pakaian yang dikenakan oleh para wanita yang pergi salat subuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, iaitu mirtun. Kalau khimar, okey, khimar ini penutup kepala lah. Tapi tak apalah, kita tengok juga. Kalau khimar itu keldai, ini khir, ni dia. Khimar penutup kepala, tudung lah ceritanya. Cuma saja nak tengok kan. Baik. Jadi ibu sekalian, jadi menurut Ibn Munzir, kata jumhur ulama, paling kurang ada dua helai pakaian. Jadi pakaian yang pertama ialah pakaian yang menutupi badan, yang keduanya ialah pakaian yang menutupi kepala, ya. Itu diterangkan al-muradu bidzalika taghtiyatu badaniha wa ra'siha, iaitu pakaian yang menutupi badan dan juga kepala. Okey, baik. Jadi falau kana thawbu wasi'an faghattat ra'saha bi fadlihi jaza. Tapi kalaulah Ka'ana ada sehelai pakaian yang labuh, yang mana pakaian labuh tu Ka'ana boleh belit-belit badan sampailah belit ke kepala,
maka ia pun dibolehkan. Dan sekarang ni saya ada lihat trend ada orang kempen baju muslimah yang mana baju tu rupa-rupanya sekali ada tudung. Jadi rupa-rupanya kemajuan teknologi zaman sekarang ni memungkinkan kita mencipta pakaian sehelai pakaian untuk wanita tapi boleh menutupi badan dan juga tudung. Dan selain daripada kempen tu saya pun tengok adik ada beli baju tu dan dia pakai, okey juga. Maknanya tudung itu pun cukup syaratnya, walhamdulillah. Jadi betul kata ulama, walaupun pada zaman mereka tu tak ada lagi pakaian-pakaian macam ni. Tapi mereka letakkan dia punya kaedah. Yang penting menutupi kepala dan juga menutupi badan. Itu kaedah dia. Baik. Dan kemudiannya, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat pendapat daripada Atha bahawasanya, okey, itu tak apalah. Saya rasa yang lain-lain tu tak apalah, dia sama je. Dia hanya ulasan sahaja. Okey. Cuma tinggal satu lagi perkara, ibu-ibu sekalian ya. Tinggal lagi kenapakah mereka balik ke rumah dalam keadaan tidak dikenali oleh sesiapa pun. Maknanya mereka solat dengan Nabi SAW, kemudian habis solat mereka balik ke rumah dalam keadaan tidak dikenali. Jadi dalam bab ini ada dua pendapat ulama ya. Pendapat yang pertama menyatakan boleh jadi tak dikenali itu kerana mereka mutalaffi'at. Mereka tutup badan mereka dengan pakaian tadi. Jadi orang tak cam lah siapa orang ni kan. Okey, itu satu. Dan pendapat kedua pula menyatakan, dan biasanya ulama bahas pendapat yang kedua ini, iaitu boleh jadi maksudnya kerana mereka solat subuh tu pada awal pagi dan berakhir tu gelap lagi. Dia ada perbahasan tentang solat subuh ni, elok kita solat awal ke ataupun lewatkan sedikit. Elok kita solat pada waktu ghalas. Ghalas ini ialah wasubhi idza tanaffas. Subuh baru masuk. Dalam pukul 6 tu kita dah nak solat ataupun kita ambil waktu isfar. Isfar ini wasubhi idza asfar. Okey. Cerah sedikit dalam pukul 6.30 ataupun dalam pukul 6.20, mana satu lebih utama, maka bagi Hanafi yang utamanya kita lewatkan sedikit dalam pukul 6.20, 6.30 baru kita mulakan salatul subuh. Bagi jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, eloknya kita awalkan dan habis tu gelap lagi. Buktinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau balik ke rumah dan wanita-wanita beriman balik. Masa tu para sahabat masih berzikir. Mereka solat je, zikir sedikit terus balik. Masa tu orang tak kenal mereka. Kenapa? Kerana itu waktu yang gelap lagi. Itu pendapat yang kedua ya. Tapi saya sendiri lebih cenderung dengan pendapat yang menyatakan dalam bab salat subuh ni, dia elok kita lewatkan sedikit je, bukanlah terlalu lewat. Kalau subuh dalam 5.50, cantik kalau kita solat dalam pukul 6.05 minit, 6.10 minit. Dan kemudiannya kita solat dalam kadar yang panjang, dalam 20 ataupun 30 minit. Itu lagi cantik. Jadi tak apa, itu tambahan. Tapi ceritanya kenapa mereka tak dikenali? Ada ulama kata kerana mereka menutup badan, dan ada ulama yang menyatakan kerana mereka kerana waktu itu masih lagi gelap ya. Okey, selesai. Saya nak ambil air sekejap. Jadi Ustaz kata pendapat Hanafi kan, yang kata dia lewatkan sikit tu lebih kurang 10 minit kan? Ustaz baca panjang tu. 20 sampai 25 minit. Lama lah Ustaz baca surah panjang tu. Kalau sekarang ni kan nak pergi kerja, nak pergi apa kan, kalau yang jemaah di surau kan. Kalau perempuan mungkin boleh ikut, panjangkan bacaan. Okey. Dalam pukul 10.45 ni saya ada program dengan Ustaz Zahiruddin. Siapa free boleh join di Facebook. Program mengejut. Baru je ajak Ustaz Zahiruddin tadi. Bilalah Kak Syida nak datang pesta buku kita ni, sembang-sembang. Ustaz dia sampai bila Ustaz? Sampai kiamat. Rajuk lah tu. Saya ada je hari sampai hari Ahad program dia. Sebenarnya Dr. Rahman ajak pergi.
Lupa pula Dah- untuk baju tu. Datang tu Kita jangan ready lupa dekat belanja Shah sardin Alam. ke aiskrim. Okay, insyaAllah kita cuba usahakan nanti insyaAllah. Tak apalah Kak, kita nak masa tak apa pun, saja je. Ada je masa Ustaz, kalau dicari ada insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, terus. Bab iza salla fi saubin lahu a'lam wa nazara ila alamiha. Bab apabila kita solat pada pakaian yang ada apa namanya, belang-belang tu ataupun ada corak-corak. Dia tak kisahlah. Ada belang ke, ada corak ke, ada apa-apalah kat baju, ada tulisan ke. Wa nazara ila alamiha, dan kita melihat ke arah corak tersebut, ya. Jadi sekarang ni contohnya ada orang buat baju, ada gambar Tok Guru Haji Hadi kat depan tu. Dulu Tok Guru Nek Aziz. Kalau Datuk Seri Najib, ada kau buat baju Datuk Seri Najib, Ismail Sabri, tak ada kot. Biasanya orang-orang PAS lah, dia suka letak gambar-gambar Tok Guru tu. Saya secara peribadi dulu lagi saya tak setujulah dengan pakaian-pakaian demikian rupa, ya. Kerana pakaian itu dia mendorong ke arah ketaksuban. Lebih baik kalau kita nak kempen sesuatu benda, kita buat tulisan je. Jadi tak cantiklah kita letak gambar-gambar tokoh-tokoh dan sebagainya. Sedangkan kita tidak pernah memuja tokoh, kita memuja perjuangan, kan. Jadi benda tu ialah, tapi kadang-kadang orang buat ni pun kerana motif jualan baju dan sebagainya. Baik. Jadi di sini pun Nabi sebut ni. Isunya bab solat dalam keadaan ada corak-corak, ada tulisan, lagi pun ada gambar pula lagi lah, ada gambar. Dan macam mana tu dalam solat tu terganggu. Okey, baik. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari namanya Ahmad bin Yunus daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat dengan mengenakan satu khamisah. Satu khamisah. Apa benda khamisah ni? Macam inilah baju. Baju-baju macam ni. Khamisah. Nabi SAW salat dengan mengenakan khamisah, pakaian yang ada belang-belang, ada corak-corak. Laha a'lam. Fanazara ila a'lamiha nazratan. Okey. Dan lalu Nabi SAW lihat belang-belang itu, corak-corak itu sepintas lalu. Nazratan ni sepintas lalu. Falamman sarafa sallallahu alaihi wasallam qala, apabila Nabi SAW selesai salat, kata Nabi, ilhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Kamu bawa baliklah baju ini kepada Abu Jaham, tak apalah, pulangkan balik pada beliau. Waktuni bi anbijaniyah, dan bawakan saya pakaian bi anbijaniyah, kepunyaan Abu Jaham. Bi anbijaniyah Abi Jaham. Maknanya Abu Jaham hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khamisah tadi. Nabi kata pulangkan balik baju ini dan ambil baju ambijaniyah daripada beliau. Fa innaha al-hatsni anifan anis salah an salati, kerana baju ini telah membuatkan saya lalai, leka daripada salat saya. Baik. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu anzuru ila alamiha wa ana fi shalah wa akhafu an taftitani. Saya ada terlihat corak-corak ini ketika saya sedang salat. Saya bimbang ia akan mengganggu saya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibu-ibu sekalian, kalau kita tengok ni jap, ya. Ambijaniyah. Ada tak gambar ambijaniyah ni di sini? Baju jugalah ambijaniyah ni, baju juga, cuma baju tu bentuk yang lain. Tak ada kat sini dia tunjuk contohnya. Khamisah ni jenis baju tertentu. Dia ada corak-corak tertentu. Manakala ambijaniyah ini pula merupakan pakaian kasar yang dibuat daripada bulu kambing. Dan kambing tu namanya kambing ambijani.
Kambing tu ialah kambing ambijani, maka baju yang dibuat daripada bulu kambing ambijani dipanggil ambijaniyah. Ambijaniyah. Baik. Telekung yang ada corak-corak apa tu, kalau dia mengganggu, dia boleh dinamakan sebagai khamisah. Jadi macam mana TB ada ke telekung yang corak macam-macam? Biasanya orang besar tak adalah corak yang pelik-pelik kan. Ada corak sikit-sikit tu, kalau tak mengganggu tak apa. Tapi kalau budak-budak tu macam-macam lah corak, itu sekadar menarik perhatian budak-budak untuk mengerjakan salat, ya. Okey, sekarang ni baju ambijani dibuat daripada bulu kambing ambijani, maka ia dinamakan sebagai baju ambijaniyah. Baik. Jadi kemudiannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekejap ya. Okey. Ada juga ulama yang kata bukan baju ambijani, dia kata. Mana dia sebut? Ni dia sebut di sini. Wa kisa ambijani kadzalik wa ankara Abu Musa Al-Madini. Dia kata Abu Musa Al-Madini membantah pendapat orang yang menyatakan baju itu bukanlah baju ambijani, tapi baju manbijani. Namanya. Manbij ialah satu tempat yang berada di Syam. Ada ke? Kalau kita lihat di Google, ni ada ni. Dia dekat kat sini ni. Alhamdulillah. Mana tak tahulah tu. Tempat nama Manbij, ya, Manbij. Okay, nanti ibu Google sendirilah kalau nak pergi sana. Jadi dia kata duduk di mana tu? 30 meter daripada sungai apa nama? Sungai Furat, sekian berada di kawasan orang Kurdish, Turkmenistan dan sebagainya, kan. Okey, baik. Dia berada di sebelah Syria. Okey, Manbij. Jadi ada orang kata baju ni sebenarnya baju namanya Manbijani, bukan Ambijani. Kerana Manbijani dia berasal daripada baju yang dibuat daripada negara Manbij. Tapi Abu Musa Al-Madini kata bukan. Bukan, baju ni bukan dibuat daripada negara Manbij, tapi dibuat daripada bulu kambing Anbij. Ini namanya. Yuqalu kabshun Ambijani. Namanya kambing Ambijani. Kambing Ambijani ni apa dia? Ibu sekalian, ya. Kambing banyak bulu yang besar tu. Kambing apa yang kat Malaysia tu? Yang besar kan yang dia orang duk pelihara, harga mahal tu. Apa? Bulu banyak tu biri-biri kan? Bulu banyak tu biri-biri kan? Biri-biri ikutkan kambing ni, biri-biri. Kabshun Ambijani biri-biri. Tapi yang kambing besar tu apa namanya? Bukan kambing gurun Pak Syafiq ni. Itu kat gurun kat Malaysia tu, ada kat Malaysia. Kambing apa nama? Jafrani pula. Apa nama? Ja'faroni nama orang. Nama-nama macam tu lah. Saya pun lupa dah nama apa. Okey, baik. Jadi yang tepatnya ialah baju ini namanya baju Ambijani. Kemudiannya tapi dia adalah perbahasan lagi ulama tentang nama tu macam mana. Okey, ada yang kata ada tempat nama Anbijan, ada juga tempat tu nama Anbijan, maka dinamakan Ambijani. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tak apalah yang tu. Abu Jaham. Abu Jaham ni siapa? Abu Jaham ni namanya Amir bin Huzaifah Al-Qurashi Al-Adawi. Beliau merupakan seorang sahabat yang masyhur. Kenapa Amir ini masyhur? Kerana beliau ada cerita ingin meminang Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Jadi Fatimah ni Janafari. Janafari ke Jamnafari? Mana-manalah saya lagi teruk Ja'faroni saya ingat. Tapi saya ingat Jar tu. Baik. Jadi Fatimah binti Qais radhiyallahu anha setelah diceraikan oleh suami dia, maka beliau pun pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas habis iddah. Beliau menyatakan ada 2 orang lelaki datang meminang saya. Mana satu saya nak pilih ni?
Satu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan yang keduanya ialah Abu Jaham. Baik. Lalu kata Nabi SAW, Muawiyah ni orang miskin. Muawiyah ni dia lepas dia masuk Islam, dan dia masuk Islam dahulu daripada Abu Sufyan. Kemudiannya mereka hijrah ke Madinah, dan mereka tu tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa harta, jatuh miskin, walhal dulu mereka ni pengemuka Quraisy yang besar, ya. Dan mereka telah berjuang habis-habisan untuk menegakkan Islam, dua anak beranak ni. Dan Muawiyah ni miskin, sampai satu masa tu tak ada duit pun. Kata Nabi, Muawiyah ni tak ada duit, miskin. Sedangkan Fatimah ni dia memerlukan orang yang berada, orang yang ada duit untuk menanggung kehidupan dia. Manakala Abu Jaham, ada satu statement Nabi yang agak mengelirukan. Nabi kata Abu Jaham ni fasa'luk. Sa'luk ni apa maknanya? Ada yang kata fasa'luk ini artinya dia suka, bukan fasa'luk tu Muawiyah kot. Tapi saya lupa dia punya istilah dia. Yang kita tengok sekejap je. Apa dia kata Nabi tu? Fasa'luk. La malalawa. Fasa'luk tu Muawiyah. Muawiyah tu fasa'luk la malalalahu. Manakala Abu Jaham itu fala yada'ul asa an atiqihi. Itu yang keliru. Fala yada'ul asa an atiqihi. Beliau tidak pernah meletakkan tungkat daripada bahu dia. Jadi apa maksud tidak pernah meletakkan tungkat daripada bahu dia? Dia bawa tungkat ke mana-mana dia pergi. Maka ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyatakan dia ni orang yang garang dan dia suka pukul isteri dia. Okay, itu pendapat yang pertama, dan ramai juga ulama yang pegang pendapat yang pertama, tetapi dia akan menimbulkan kekeliruan. Kalau betul Abu Jaham ini suka pukul isteri, kenapa Nabi SAW tidak menasihati Abu Jaham? Itu isunya. Okay. Dan pendapat yang kedua yang mungkin lebih saya sukai, fala yad'ul 'asa an atiqihi, bermaksud dia tak pernah letak tungkat di bawah, artinya dia sentiasa pergi mengembara, berkelana, berniaga, keluar. Jadi bila zaman dulu kan, bila dia nak rentas padang pasir dan sebagainya, tungkat ini penting bagi orang Arab. Macam kita bawa tungkat apabila daki gunung kan. Jadi mereka pun berjalan, ada kawasan yang tinggi, jadi nak lalu padang pasir. Jadi tungkat itu antara perkara yang penting. Maka artinya saudari Fatimah tak perlulah kahwin dengan Muawiyah kerana dia orang yang tak ada harta sekarang ni, dan tak perlulah saudari kahwin dengan Abu Jaham kerana Abu Jaham ni orang yang kuat mengembara, sedangkan saudari ni baru baru bercerai dengan suami. Perlukan suami yang berada di sisi, tapi tiba-tiba dapat suami pergi travel je memanjang. Jadi apa arti perkahwinan itu? Itu Abu Jaham. Dan Abu Jaham ini SAW pernah menghadiahkan kepada Nabi SAW baju yang bernama yang khamisah tadi, yang ada belang-belang tadi, yang kemudiannya telah dikhawatiri oleh Nabi SAW akan mengganggu solat baginda. Jadi kita tak payahlah nak cerita panjang lebar semua benda yang ada tu. Dia sebenarnya ada satu riwayat lah, maaf ya. Dalam riwayat Abu Daud, wa akhadha kurdiyan li Abi Jaham. Okey. Dia kata apa? Kalau ibu-ibu lihat muka surat 119 atas sekali itu, baginda SAW telah mengambil baju yang dibuat daripada kurdi. Jadi macam Abu Jaham ni nak bagi hadiah, lalu Nabi pun ambil baju kurdi. Lalu ada orang kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, al-khamisatu kanat khairan minal kurdi. Rasulullah, baju khamisah tu lebih baik daripada baju kurdi. Maka Rasulullah pun ambillah khamisah atas cadangan daripada para sahabat. Tapi bila ambil tu mengganggu, dikhawatiri mengganggu solat Nabi. Boleh jadi solat Nabi memang ada terganggu, boleh jadi tak terganggu lagi, cuma Nabi risau akan terganggu, maka Nabi pulangkan balik. Jadi di sini kata Ibn Battal radhiyallahu anhu, kata Ibn Battal di sini, Ibn Battal sebut boleh kita memulangkan semula hadiah pemberian orang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Dalam hadis ini
kita boleh mengembalikan semula hadiah kepada orang lain. Okey. Selagi mana dia yang tak memintanya kembali. Contohnya Kak Syida bagi saya hadiah. Apa hadiah yang Kak Syida bagi ya? Hadiah iPhone lah. Tapi jangan hadiah betul je sebab saya tak suka pun pakai telefon pelik-pelik ni. Nanti rugi. Saya pakai handphone untuk 1-2 tujuan je. Jadi kalau saya pakai iPhone tu, saya akan membazir. Tak tahu nak pakai sebenarnya. Saya antara orang tua dalam bab teknologi. Okay, baik. Contoh sahaja ya. Contoh. Bukan apa saya sebut tu sebab Kak Syida ni bukan boleh kira. Kita sebut contoh. Dan je 3 hari sampai dah iPhone kat rumah. Kenapa pula ni kan? Dan je sampai. Dan saya sebut betul-betul ni saya bukan memang tak nak. Jadi saya pun duk pakai, aduh pening aku pakai iPhone ni, menyusahkan, pening kepala. Saya pun beritahu Kak Syida, minta maaf, bukan tak nak pakai tapi dah pening dah nak pakai. Saya pulangkan balik daripada Kak Syida. Okey. Tapi yalah, of course lah, daripada saya pulangkan pada Kak Syida, lebih baik saya bagi pada isteri saya je kan. Tapi ceritanya boleh saya nak pulangkan balik. Selagi mana bukan Kak Syida yang meminta hadiah tersebut ya. Dan kalau kita pulangkan itu, kita pulangkan dengan adab, kita pulangkan dengan sebab, maka tak ada masalah. Jangan kita pulangkan kerana kita tak suka. Contohnya orang bagi makanan, kita dah ambil. Kita buka-buka, Allah, bihun, ingatkan nasi lemak tadi. Kita pergi mohon balik, ambillah balik, saya tak nak lah, saya tak makan bihun ni. Saya makan nasi lemak ayam, berempah biasanya pagi-pagi. Okey, tak bolehlah kalau benda tu dia menyakiti. Maka kalau kita tak makan, kita hadiahkan kepada orang lain. Kalau ada guard yang jaga kawasan-kawasan itu, kita bagi pada guard ke, cleaner tempat kerja ke, pada kawan-kawan ke yang mungkin ada hantu bihun kat situ, kita bagilah pada mereka daripada kita pulangkan semula. Tapi ceritanya pemberian Nabi ni, bila Nabi pulangkan balik baju tadi, dia tak menyakiti hati Abu Jaham pun. Dan Abu Jaham dapat pengajaran, rupa-rupanya Nabi SAW tak nak pakai baju ni bukan kerana baju ni tak cantik. Tapi Nabi lebih mementingkan kualiti dalam solat. Macam tu. Dan kali dia tahu apa cita rasa Nabi. Dan kali dia tahu pakaian ini sesuai tak sesuai dengan ibadah. Dia tahu benda-benda macam tu. Dan pakaian ini secara automatik sebenarnya membantu merangsang kita beribadah dengan baik. Orang yang solat dengan memakai t-shirt, pastilah berbeza dengan orang yang solat dengan memakai jubah, baju Melayu. Mesti beza punya. Walaupun saya pun kerap solat dengan pakai t-shirt je sebab kita nak bersana ke sini kan. Tapi ceritanya mesti ada beza. Dia punya emosinya, akalnya akan terpengaruh dengan pakaian tersebut. Ya. Solat di kawasan orang ramai, surau tempat orang ramai mesti ada beza dengan solat di kawasan orang yang tak ramai. Orang pun datang malam-malas, solat pun laju-laju, mesti ada beza, ibu-ibu sekalian. Baik. Jadi kemudiannya, saya rasa yang lain tu tak apa. Kita dan juga ada 2 perkara lagi. Ibu-ibu boleh lihat muka surat 120 tu. Atas sekali. Ibn Daqiq al-Id menyatakan hal ini menunjukkan fihi mubadaratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ila masalihis salah wa nafyu ma la'allahu yakhdishu fiha. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat mementingkan kualiti dalam salat. Dan Nabi akan membuang segala elemen yang boleh mengganggu baginda termasuk bunyi bising televisyen, kawasan yang tidak sesuai dan sebagainya. Jadi kualiti dalam solat itu amat diambil berat. Ada satu surau dibagi. Namanya surau As-Sabah. Section 3. Kalaulah yang si budak tu, budak saya kata, sebab dia memang kecil lagi lah, umur 22 lah, 22 umurnya. Namanya Aiman jadi imam. Masya Allah, Masya Allah. Saya terkejut macam manalah dengan budak yang usia 22 ni boleh solat dengan kualiti macam ni. Beliau memang hafizul Quran, jadi guru tahfiz pun. Tapi kalau kena tang dia jadi imam, saya pergi kuliah di sana, beliau jadi imam, puas hati ya Allah, tak boleh nak cerita. Kalau rukuknya, kita bolehlah baca doa, beberapa doa ya.
Saya sekarang ni, saya baca Subhana Rabbiyal Azim tu, saya bacalah Subhana Rabbiyal Azim sampai nak imam bangun. Tapi sekarang ni saya dah tukar sedikit dalam solat fardu lah. Subhana Rabbiyal Azim tu 3 kali je, saya baca zikir yang lain pula. Walaupun saya sendiri tak suka baca 3 kali je, tapi kerana kita terikat dengan imam. Kalau kita solat sunat, kita bacalah 5 kali. Tapi bila terikat dengan imam ni, kita baca 3 kali, sambung dengan zikir yang lain. Dan kalau Aiman tu jadi imam, semoga Allah memanjangkan usia beliau dan teguhkan beliau untuk solat demikian rupa. Kalau Aiman tu jadi imam, saya boleh baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali dengan tenang. Saya boleh baca zikir yang lain. Dan kalau masa sujud tu, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, saya boleh baca doa-doa yang lain. Memang persatu, setiap kali rukuk, setiap kali sujud. Ini kualiti solat yang pentingnya. Baik, alhamdulillah. Dan yang keduanya, apabila Nabi SAW pulangkan semula kepada Abu Jaham, ni, fala yalzam minhu an yasta'milaha fi salah. Ia tidak bermakna Abu Jaham pun guna pakaian tadi untuk mengerjakan salat. Tak. Bukan begitu. Jadi pulang tu mungkin Abu Jaham pun guna untuk urusan yang lain. Sama ada untuk dia pergi ke pasar ke, ataupun untuk pergi berjalan ke dan sebagainya. Dan tidak digunakan untuk solat. Okey, itu cerita je. Ibu-ibu ada soalan ke? Yes. Ya. Berkenaan dengan dua tajuk sikit dah, berkenaan dengan sujud dan rukuk tu kan. Kalau solat sunat, kita kata solat sunat qabliyah untuk subuh ke isyak atau kan zuhur ke kan, dia punya bacaan zikir tu bolehkah kita berlama-lama? Maksudnya kita baca semula 3 ke ataupun 5 ke. Dia punya duration tu untuk baca zikir-zikir tu mana lebih afdal, dalam solat sunat ke atau dalam solat fardu? Kak, saya kurang jelas yang awal tu. Boleh Kak ulang balik tak? Bacaan zikir dan solat tu ketika sujud dan rukuk kan, kan macam sebenarnya subhanakallahumma bihamdika semua tu ada lebih kurang dalam 5 lah yang kita 5 lah kita dah hafalkan 5. So kalau kita nak baca semua tu, baca semua 3 tu, seelok-eloknya dalam solat sunat ataupun solat fardu. Sama ada solat sunat tu kita nak kena ringkaskan ke bacaan dia ataupun kita kena baca macam sama juga dalam solat fardu ke, macam mana Ustaz? Okey. Dia sebenarnya Kak, dia bebas. Yang pentingnya macam mana ya? Satunya memanglah doa Nabi itu doa yang terbaik. Maknanya Nabi baca subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli dan sebagainya, itu yang terbaik. Tapi sebenarnya dia bergantung pada bagaimana kita mengurus. Doa itu doa yang terbaik, dalam masa yang sama tidak dinafikan. Nabi pun kempen kepada kita, fa'aksiru ad-du'a. Maka perbanyakkan doa. Fajtahidu fid du'a. Maka bersungguhlah dalam berdoa. Jadi bila Nabi kata bersungguh dan juga memperbanyakkan doa, artinya kita boleh baca apa-apa doa pun dalam sujud terutamanya dan boleh juga dalam rukuk. Jadi kalau Kak Syida nak contohnya, Kak Syida zikir-zikir Nabawi itu, doa Allahumma ghfirli dzambi kullah, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik dan sebagainya, Kak Syida nak baca dalam satu solat je dalam sehari. Contohnya nak baca dalam solat zuhur kalau solat sendirian contohnya, ataupun nak baca dalam solat subuh sebagai contoh. Manakala solat yang lain tu Kak Syida nak baca doa-doa yang lain pun boleh juga. Jadi yang pentingnya jangan sampai kita tinggalkan terus doa Nabi tadi. Zikir Nabi tu paling kurang ada sekali kita baca dalam sehari. Kalau tak sempat, kalau kita nak baca doa yang lain dalam solat yang lain, silakan. Tapi kalau kita nak memperbanyakkan doa Nabi pun, alhamdulillah, itu pun satu benda yang baik. Jadi pula lah pada cara Kak Syida mengurus ibadah itu sendiri. Macam saya Kak Syida, saya pun kena urus juga. Saya ada beberapa kehendak doa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau solat qabliyah, setiap rukuk dan sujud tu, saya ada doa saya sendiri dah. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Dah ada dah, masing-masingnya berbeza. Dan bila solat ba'diyah pun saya ada doa saya sendiri. Dan lepas solat ba'diyah isyak, kita solat 2 rakaat tahajud terus.
itu memang saya khas untuk memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jal. Dan pada sujud yang ketiga itu, memang saya khusus mendoakan keluarga saya, guru saya, sahabat saya, dan secara umumnya yang telah pun meninggal dunia. Jadi maknanya kita atur sendiri macam mana ibadah kita tersebut. Jadi saya melihat gitulah Kak Syida ya, bergantung pada pengurusan masing-masing. Ustaz, okay, kita dah baca dah betul zikir yang Nabi ajar dalam solat lah kan. Zikir-zikir sujud dan rukuk tu. Lepas tu kita tambah lagi doa-doa yang kita, maksudnya solat sujud kita tu panjang sikit lah kan. Tambah lagi doa-doa yang kita rasa perlu untuk kita, macam Ustaz cakap lah, doa untuk apa ke, untuk anak-anak ke semua kan. Tapi doa-doa daripada Nabi lah kan, daripada Al-Quran dan hadis lah. Jadi maknanya boleh dapat macam tu ya, maksudnya kita, sebab kita takut juga duration kita solat tu macam, tapi sebenarnya bergantung pada kita sendiri lah Ustaz ya, pada berapa lama kita nak utamakan solat kita dalam sujud ke rukuk ke kan. Terima kasih Ustaz. Okay, sama Kak. Apa hukum bila kita memakai pakaian terluka yang bercorak sehingga melalaikan diri dan orang lain? Bimbang kita tak lalai tapi orang lain lalai. Itu bahaya tu kalau pakai baju yang ada corak di belakang tu. Tu tak cantik lah, dia mengganggu orang lain. Kita terganggu pun tak boleh, apalagi kalau kita mengganggu orang lain. Lagi-lagi tak boleh. Walaupun tulisan di belakang tu menyatakan suatu benda yang benar. Contohnya, ingat akhirat boh, dia kata begitu kan. Tapi benda tu mengganggu orang yang sedang solat. Sebab itu kalau kami, orang lelaki ni, saya ingat pesanan kawan-kawan saya dulu, kan dia ada cap pada kain sarung. Gajah duduk ke, harimau berdiri ke, atau nama-nama apa tu yang ada tu. Jadi biasanya yang bahagian cap tu akan berada di bawah. So, orang nampaklah gajah duduk dan sebagainya. Tapi kami jadikan dia ke atas. Yang cap tu kami jadikan bahagian atas. Saya buat gitulah sekolah menengah lagi. Kerana kawan pesan begitu. Supaya orang tak fikir, oh gajah duduk rupa-rupanya, patutlah cantik kain dia. Nanti lepas solat nak tanyalah dia beli kain ni kat mana kan. Kain sarung saya ni hampir semua hadiah daripada orang. Sampaikan berapa banyak kain sarung yang saya tak gunakan, itu pun saya hadiahkan kepada orang lain pula. Dulu-dulu kami biasa dapat hadiah kain sarung ya. Okay, baik. Okey, seterusnya hadis orang yang salat babun tak sampai lagi hadis dia. Sekejap ya. Okay, ada soalan lagi. Okey. Okey ni. Babun in salla fi saubin musallabin aw tasawira fa tafsidu salatuhu wa ma yunha an zalik. Bab jika salat dengan mengenakan pakaian yang ada corak salib ataupun gambar-gambar. Hal tafsidu salatuhu, adakah salatnya batal? Wa ma yunha an zalik, serta hal-hal yang dilarang tentang perkara tersebut. Okay, hadis ini disampaikan oleh Abu Ma'mar Abdullah bin Ammar. Okey, daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an. Kana qiramun li Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha. Okey. Adalah ataupun Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah menggunakan kain kiram. Kain kiram. Apa benda kain kiram tu? Okay, jom kita tengok ada tak kain kiram di sini. Oh, tak ada ni. Ni apa burger ni? Sejak bila pula zaman Nabi ada burger ya? Okey, tak ada kain kiram kat sini. Okey. Jadi dia ambil kain kiram tu, beliau ambil kain kiram, yakni satu kain nipis. Kalau kita panggil apa tu, yang kain nipis tu, kan lansirkan dia ada dua lapis tu. Lansir tebal dengan lansir nipis tu. Shell kan? Shell tu. Jadi macam tu juga kot. Saya pun tak tahulah betul tak betul. Okey. Dia ambil kain tirai nipis miliknya untuk menutupi sebahagian daripada rumahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadha. Okey, kata Nabi. Amiti anna lining. Oh, lining pun juga namanya. Entah halaman 1. Amiti anna kiramaki hadha. Kata Nabi, ketepikanlah kain kiram ini. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kerana sesungguhnya gambar-gambar ini dia terbayang-bayang dalam salat saya. Ada dia mengganggu. Jadi Nabi minta supaya tanggalkan kain nansir tersebut. Okey, baik. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, ada soalan tu nanti saya respon. Yang Nabi ni sebagai seorang pembawa syariat dan suami yang baik, Nabi SAW menjelaskan kenapa baginda setuju, kenapa baginda tak setuju. Dijelaskan. Okay, macam begitu juga kalau saya dan isteri pun, ibu-ibu dan suami pun kena bincang. Nak buat itu macam saya ni, saya jenis kedekut duit sedikit. Kedekut duit tu maknanya kena berkira. Jangan semua benda kita nak beli. Sabar. Tapi dah sekali, saya rembak juga almari besar satu. Satu dua. Sebab nak simpan buku dah pening buku duk terabur. Nak mengajar pun tak ke mana kitab. Terpaksa nak beli kitab almari yang bertutup. Kenapa almari yang bertutup? Kerana habuk banyak pada buku. Pening kepala. Ya. Dan kalau saya tengok tu almari yang kalau saya tanya orang yang daftar rumah hari tu, kalau buat almari berapa ni kawasan ni? Banyak ni, dia kata ada dalam 5-6 ribu. Astaghfirullah, 5-6 ribu terus tak jadi. Akhirnya bila pergi beli almari, berganda-ganda lebih murah. Cantik apa? Itu pengurusan lah, macam mana kita mengurus. Tanya kawan mana nak dapat almari murah, tanya-tanya kawan, dah sekali pergi IKEA juga akhirnya. Tapi IKEA tu kan dia ada barang mahal, dia ada barang murah, dia sesuai untuk semua orang kan. Nak cari pinggan RM2 pun ada kat IKEA, kualiti pun tinggi. Jam RM2 pun ada. Pinggan RM2 ke RM5, saya pun lupa dah. Baik, jadi ceritanya, kalau benda tu menghalang sahaja peribadahan kita, ketepikanlah. Ketepikan. Tak payahlah kita nak kekalkan benda yang boleh mengganggu proses ibadah kita. RM2.90 kok. Cukup cekak. Baik. Jadi di sini apabila seorang itu menerangkan, suami menerangkan atau isteri menerangkan atau anak menerangkan, maka kita pun boleh menerima dengan dada yang lapang, ya. Bab ini kita tak payah buat lagi kerana apa? Kerana nanti kan kita nak pergi melancong. Melancong kan bermakna kita membeli ilmu dan pengalaman. Jadi duit-duit ni kita simpan dulu sedikit. Saya pun nak kena simpan duit juga ni ibu-ibu sekalian, kerana dalam minggu tahun depan, tak tahu dah bulan berapa, cadangnya nak bercuti dalam 3 bulan. Okey, 3 bulan ni bercuti, kemudiannya ikut isteri pergi cuti sabbatical. Tengoklah negara mana kan, Brazil ke, Colombia ke, Cameroon ke, mana-manalah saja gurau yang tu. Tapi nak tak nak kena atur kewangan tu macam mana supaya kita jangan membazir benda-benda yang bakal kita tinggalkan, sedangkan kita nak pergi target yang besar lagi, perjuangan untuk menuntut ilmu dan pengalaman. Jadi mana lebih utama, ilmu pengalaman ke ataupun barang-barang rumah? Okey, barang rumah ni penting juga, tapi mana yang utama kita beli, mana yang tak utama lagi kita biarkan. Kita simpan duit sedikit demi sedikit. Baik. Jadi kemudiannya ibu-ibu sekalian, dalam bab ini pun ulama bincang kemudiannya, adakah solat ini, adakah pakaian ini boleh membatalkan solat ataupun tidak membatalkan solat? Maka dalam bab ini insya-Allah tidak membatalkan solat adanya benda-benda yang demikian, ya. Tetapi ia boleh mengganggu kualiti solat itu sendiri. Jadi tak cantiklah. Sedangkan benda yang paling penting ialah kualiti dalam solat. Sebab itu bila Ustaz Mu'in bertanya dalam satu kelas, dia tanya mana lebih utama, kita pergi toilet dulu ke kerana sakit perut ataupun kita masuk awal untuk solatul jamaah. Okey. Lepas tu, mana lebih utama, kita makan dulu ke ataupun kita solat dulu dalam keadaan kita lapar? Maka ada orang kata makan dululah lebih utama. Pergi toilet dululah lebih utama. Ustaz Mu'in minta lagi penjelasan. Kenapa begitu? Kenapa kita kata makan, adakah makan itu lebih utama? Atau adakah masuk toilet itu lebih utama? Sampai kita nak pergi toilet dulu, tak tahan nak pergi solat dulu ke? Kenapa kita sibuk dengan makan dulu? Kenapa kita tak utamakan solat? Adakah makan itu lebih utama daripada solat? Okey, jadi pening jugalah orang nak jawab soalan Ustaz Mu'in tu. Saya pun tunggu apalah jawapan Ustaz Mu'in sebenarnya. Nabi kata kena makan dulu. Kalau kita lapar, baru pergi solat. Ustaz Mu'in tanya, habis tu makan tu lebih utama daripada solat ke? Tak, solat tu utama. Habis tu kenapa makan dulu?
Jadi dalam keadaan kami ni bela apa jawapannya, saya ni dengar YouTube je. Bukannya saya terlibat dalam kelas secara langsung. Saya semua memberikan jawapan, kerana solat utamalah kita makan dahulu. Kerana kita memerlukan kualiti dalam solat tersebut agar tidak terganggu. Lapar sangat Allah, lapar, perut dah berbunyi. Dari pagi sampai pukul 6 petang tak makan lagi. Sampai 5 petang tak makan lagi. Tapi nak solat asar. Hari itu memang cukup sibuk. Memang tak sempat nak ke mana-mana pun. Tak sempat pun nak pergi ke surau. Kerana yalah baru dilantik jadi menteri sana sini nak kena ni. Kelaparan. Okay, makan dulu ke solat dulu? Makan dulu. Kenapa makan dulu? Kerana solat ialah satu benda yang sangat utama. Kerana solat merupakan perkara yang utama, kita mesti hadiri solat dalam keadaan yang paling baik. Kita makan dulu supaya dapat solat dengan baik. Bukan supaya dapat memuaskan nafsu makan tu. Kalau dapat memuaskan nafsu makan, kita pun makan banyak-banyak. Last sekali kita pun pergi solat dalam keadaan perut berat. Sesiapa yang melihat solat lebih utama, maka kalau dia berbuka puasa pun dia buka sikit je. Supaya dia dapat bertahan dalam salatul isyak dan salat tarawih dengan cara yang paling baik. Betul kan ibu sekalian? Sepanjang hidup kita ni, bila kita berbuka sikit je, kita mesti boleh bertahan lama dalam salatul tarawih. Tapi ibu-ibu semua jenis puasa Isnin Khamis dan puasa hari putih. Saya ni sembang puasa Ramadan je. Ya? Ibu-ibu lagi maklumlah. Baik. Seterusnya, okay. Cepat habis kitab lagi baik. Kalau boleh hari ni juga kita habiskan semua. Sempat ke? Soalan tadi. Daripada Puan Niza, boleh ke wanita dalam iddah pergi majlis kenduri adik-beradik dengan tujuan silaturahim? Okey, tengok kenduri apa. Tengok kenduri apa. Kalau kenduri itu tak penting, tak perlu. Sekadar untuk mengeratkan silaturahim, boleh. Pelbagai cara boleh. Adik-beradik datang ke rumah pun boleh erat silaturahim. Okey, jadi saya melihat begitu. Kalau kenduri itu tidak penting, maka tidak perlu keluar daripada rumah. Tapi itu kalau tak penting, tak perlu keluar dari rumah. Tapi ada tak, boleh tak kalau nak keluar juga? Saya kata tak perlu tu maknanya mana lebih utama. Lebih utamanya tak perlu pergilah. Tapi boleh tak nak pergi? Maka ada ulama yang kata boleh pergi. Kalau waktu siang ni, ada ulama Maliki ataupun ulama mana menyatakan wanita dalam iddah boleh keluar daripada rumah pada waktu siang hari walaupun tanpa sebab yang kuat. Ada ulama Maliki yang berpandangan demikian. Maka kalau Puan Niza nak pegang pendapat tersebut, maksud saya tak semesti Puan Niza kan. Perempuan, ibu-ibu nak pegang pendapat tersebut, bahawasanya boleh keluar walaupun tanpa sebab di siang hari, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan bising lah, jangan bising. Baik. Tapi sebaik-baiknya ialah tidak keluar daripada rumah jika perkara itu tidak penting. Ya. Okay. Bolehkah wanita dalam iddah nak melawat kubur suaminya? Pun Ibu Salawati, dia kembali kepada persoalan penting ke tak penting. Jadi setakat yang saya maklum, menziarahi kubur bukanlah suatu perkara yang penting yang perlu dibuat segera. Boleh saja kalau kita tak pergi. Okey. Tapi boleh tak nak pergi? Jawabnya boleh kalau nak pergi. Cuma saya ceritanya mana lebih utama, pergi ke tak pergi? Tak perlu pergi. Tapi boleh ke nak pergi? Boleh pergi. Clear di situ. Nak pergi boleh, tapi kalau boleh tak perlu pergi. Tetapi, okey, dia ada tetapi lagi. Banyaklah tetapi ni kan. Yang hukum hakam begitulah. Kalaulah ada seorang wanita yang kematian suami, dia hidup dia stres, dia sebenarnya selama ni dia tak kerja. Kerjanya ialah duduk berdamping dengan suami. Kalau orang Kelantan dia sebut apa dia? Duduk depek dengan suami. Depek tu asal daripada damping lah. Berdamping dengan suami. Duduk dengan suami macam kakak ipar saya, birah saya. Duduk dengan suaminya. Baik. Dia dah lama tak kerja. Kerjanya jadi asisten suami. Suami pula, abang ipar saya tu dia dialisis. Dia kesihatan dia tak kuat. Jadi kakak saya itulah yang bawa ke mana-mana. Kakak cibirah saya lah. Kakak saya itulah yang bawa saya ke mana-mana, bawa suaminya ke mana-mana. Dia memang orang kuat semangat. Dia boleh bawa kereta pun laju. Tapi bila suaminya tak ada,
terus kehidupannya dia boleh jadi kemurungan lah. Kerana selama ni ke mana-mana pun suami. Malam-malam hari sebelum tidur, dia akan urut dulu suaminya kerana dia sakit. Nak tidur pun kadang-kadang payah. Jadi mesti dia akan urut suami dia dulu, bagi suami tidur. Ya. Jadi tiba-tiba suaminya, bagi pasal yang meninggal, memang dia stres gila-gila. Maka dalam keadaan stres yang teruk itu, maka boleh kalau dia keluar pergi ke taman untuk berjoging, hilangkan stres dia. Dia keluar dari rumah untuk makan di mana-mana tempat yang sedap. Anak dia kata, tak apalah ibu, jom kita pergi makan tempat yang mahal-mahal sikit hari ni. Walaupun yang pada peringkat awal-awal, selera makan pun tak ada. Tapi lama-lama tu selera makan ada kan. Okay, jom nak pujuk ibu ni supaya makan sedikit. Ataupun pergi lawat ziarah kubur suami kerana dah stres dah. Ataupun pergi menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu benda yang penting. Okay, itu lainnya. Jadi ataupun pergi dapat rawatan di spa ke sebagai contoh, itu semua dibenarkan. Daripada duduk di rumah stres, maka boleh kalau keluar rumah untuk dapat urutan, rawatan di spa dan sebagainya dibolehkan. Dan walaupun ulama begitu syadid, agak tegas, bahawa wanita dalam iddah tidak boleh tidur di mana-mana rumah kecuali kena tidur di rumah dia sendiri. Artinya kalau malam pun dia keluar, dia boleh keluar pada waktu malam kalau ada sebab, tapi kena tidur di rumah sendiri. Namun ulama juga ada yang menyatakan kalaulah dia memerlukan keselamatan, dia memerlukan ketenangan, maka boleh dia tidur di rumah anak dia ataupun di rumah adik dia sekiranya memerlukan ketenangan tersebut. Jadi Islam bukanlah agamanya rigid. Cuma Islam ni dia letak undang-undang, dan kemudian undang-undang tu ada yang tetap dan ada yang boleh anjal, yang boleh kita ubah-ubah sedikit. Okey, begitu. Manakala kalau wanita itu ingin menuntut ilmu, dia selalu hadir ke majlis ilmu di masjid, maka kita pun tanya, ilmu tu penting tak? Oh, ilmu penting lah. Okey, maka boleh seorang wanita dalam iddah untuk keluar menuntut ilmu, walaupun kita katakan, alah boleh belajar online kan? Tak. Belajar online dengan belajar bersemuka ni benda lain. Ketenangan dia lain macam. Saya pun bila pergi ke majlis ilmu boleh jumpa dengan orang. Maka boleh dia menyertai kelas di masjid secara fizikal walaupun dalam iddah. Ya, baik. Jelas di situ Okey, seterusnya ialah hadis bab man salla fi farruji haririn thumma naza'ah. Bab seseorang yang memakai pakaian sutera model farruj, dia pakai baju farruj sama, kemudian dia menanggalkan pakaian farruj tersebut. Farruj ni apa dia? Pakaian yang dibuat daripada sutera lah kan? Pakaian yang dibuat daripada sutera. Okay. Farruj harir. Ada ke farruj harir? Ayam pun ada. Okay. Inilah bajunya ni. Macam ni lah kot. Tak tahulah saya yang Nabi pakai, zaman Nabi pakai tu macam mana kan. Okay. Ceritanya apa? Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Qala uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam farruju haririn. Nabi SAW pernah dihadiahkan baju pakaian sutera yang jenamanya farruj. Baju sutera yang jenamanya farruj. Falabisahu fasalla fihi thumma sarafa sallallahu alaihi wasallam fanaza'ahu naz'an shadidan kal karihi lahu. Lalu Rasulullah SAW bersalat dengan memakai baju sutera tadi. Kemudian tiba-tiba je baginda ni berpaling dan baginda terus menanggalkan baju itu cepat-cepat. Naz'an syadidan ni cepat-cepat. Ibaratnya kalutlah, buka-buka terus buang. Macam kalut sikit. Kal karihi lahu, macam Nabi tak suka dengan pakaian tersebut. Wa qala la yanbaghi hadza lil muttaqin. Tak patut bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal memakai baju sutera apa jenama lah. Ini jenama farruj. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat di sini,
Faruj ini dia asal daripada faraja. Faraja ini benda yang belahan. Asal daripada faraja ini belahan. Maka baju itu merupakan baju yang ada belahan, terdapat ada bahagian belahan di bahagian belakang dia. Ada belahan. Okey. Jadi hadis ini merupakan hadis pada peringkat awal, ya. Hadis pada peringkat awal. Kanat qabla tahrimi lubsil harir, sebelum diharamkan memakai baju sutera. Jadi pada peringkat awal tu Nabi SAW pernah pakai baju sutera, kemudian barulah dilarang. Dan ini disebutkan dalam hadis Muslim. Nabi pernah solat di Quba. Okey, Quba ni apa ya? Nabi solat dengan memakai baju luar, bukan baju utama tu. Baju bahagian luar. Baju luar ni macam mana kan? Kan imam yang dia pakai baju kat dalam, kemudian dia pun ambil jubah pula. Dia letak macam tu je. Okey. Dibaj, dan baju itu dibuat daripada sutera. Dibaj. Kemudian Nabi menanggalkan baju tersebut dan Nabi SAW menyatakan nahani anhu Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam melarang saya memakai baju sutera tersebut. Ya. Jadi pada peringkat awal tu sutera belum diharamkan lagi. Sebagaimana arak pada peringkat awal tidak diharamkan, kemudian baru diharamkan. Gitu kan. Okay, baik. Jumhur ulama menyatakan apa, ibu-ibu sekalian? Jumhur ulama menyatakan bahawasanya sesiapa yang memakai baju sutera untuk solat, maka solatnya sah, namun dia berdosa. Manakala Maliki pula menyatakan sesiapa yang mengerjakan solat dengan memakai pakaian sutera, maka dia kena ulang balik solat tersebut. Bagi jumhur, solatnya sah, namun dia berdosa. Semacam mana kes orang yang mencuri, dia pakai baju curi, ya. Jadi solatnya sah kerana tidak ada pun dalam perbahasan perkara-perkara yang membatalkan solat ialah memakai baju hasil daripada rasuah, memakai baju hasil daripada mencuri. Tak ada pun. Kalau begitu ramailah orang yang solatnya tak sah kerana terlibat dalam ribanya, terlibat dengan rasuahnya, terlibat dengan penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Okay, jadi solatnya sah. Cuma dia dianggap berdosa kerana dia telah membeli baju hasil daripada mencuri, hasil daripada rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Okay, baik. Allah A'lam. Ada soalan dulu? Tak ada, kita ke depan lagi. Bab as-salatu fis sawbil ahmar. Salat dengan mengenakan pakaian berwarna merah, baju merah. Boleh tak boleh? Ibu ada tak baju warna merah? Tak ada Oh. Kak Liza ada baju warna merah tak? Tak ada. Okey. Maknanya ibu tak ada baju warna merah, baju warna hijau ada. Oh, hijau ada. Kak Liza paslah baju warna hijau. Bukannya harapan kan. Saja gurau Saya tak sebut mana-mana parti, saya buat contoh saja, gurau je. Baik. Kata Abu Juhaifah. Kata Abu Juhaifah radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra min adam. Okey. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas satu kubbah. Kubbah ni apa dia ya? Satu tempat. Satu tempat. Kadang-kadang tempat itu boleh jadi berada di atas belakang unta. Unta tu dia ada tempat yang tertutup kan? Pun boleh jadi kubbah juga. Tapi saya tak tahu kubbah di sini merujuk kepada kubbah yang mana. Dan kubbah itu berwarna merah yang dibuat daripada kulit yang telah disamak. Nabi duduk di satu kawasan yang mana kawasan itu dibuat dari berwarna merah dia punya kainnya. Wa ra'aitu Bilalan radhiyallahu an akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya melihat bagaimana Bilal radhiyallahu an. Jadi kubah tu dia berada tinggi sikitlah kan. Berada tempat tinggi sikit.
saya nampak Bilal ni tolong tuangkan air untuk wuduk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu an-nasa radhiyallahu anhum yabtadiruna dzakal wuduk. Saya nampak para sahabat Nabi ni berebut-rebut untuk mengambil sakibaki wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi janganlah kita bayangkan berebut dalam keadaan yang tak cantik, dalam keadaan yang terhormatlah, dalam keadaan yang sopan, ya. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi. Sesiapa yang sempat mengambil sakibaki wuduk Nabi, disapu-sapu badannya. Wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibihi. Siapa yang tak sempat ambil direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil daripada sakibaki yang ada pada tangan para sahabat yang lain. Dalam keadaan terhormat, ya, jangan bayangkan yang bukan-bukan duk berebut-rebut macam orang tak betul je, bukan begitu. Summa ra'aitu Bilal radhiyallahu an akhadha 'anazatan farakazaha. Kemudian saya, kata Abu Juhaifah radhiyallahu an, telah melihat Bilal radhiyallahu an telah mengambil satu tongkat. Anazatan tu tongkat. Lalu dia pun farakazaha, dia pacak tongkat tersebut. Dia pernah pasirkan di atas tanah tu. Wa kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra mushammiran salla ilal anazati bin nasi raka'atain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan memakai baju berwarna merah serta mushammiran. Ini mushammiran, ya ibu? Cincin. Bukan dia. Bukan begitunya. Mushammiran ni saya tak tahu macam mana menyisingkan dengan baju macam mana, betul-betulkan macam tu dah kot. Okay. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat. Wa ra'aitu an-nasa wad-dawabba yamurruna min baini yaday al-'anazah. Dan saya lihat sendiri bagaimana orang-orang sahabat-sahabat Nabi dan juga haiwan-haiwan jalan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni depan daripada tongkat tadi. Tongkat tadi jadi sutrah penghalang. Jadi orang lalu lalang tu tak ada masalah pun. Yang penting tidak melintasi Nabi, antara Nabi dengan sutrah. Baik. Jadi berdasarkan hadis ini terang-terangan menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat dengan memakai baju berwarna merah, dan perkara itu telah dibantah oleh ulama mazhab Hanafi. Ulama Hanafi dia tak setuju pakai baju warna merah. Tapi hadis ini terang-terangan menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju berwarna merah. Jadi boleh tak pakai baju warna merah? Boleh. Bagaimana pula dengan kaum wanita? Kaum wanita apa pun warna tidak boleh memakai warna yang terlalu menyerlah sehingga boleh menarik perhatian seseorang. Baju cantik boleh, tapi dia tidak boleh. Dia senang cerita macam mana orang lelaki ke, kaum wanita ke, ada hadis Nabi yang menyatakan jangan pakai pakaian yang pelik, yang tak dipakai oleh orang lain. Kan ada orang buat fashion tu yang saya pun tak tengok, tapi saya ada tertengok satu program yang mana dia pakai baju yang ada macam-macam bunga ke atas lah apa benda. Dah ada apa baju tu pakai tak di luar. Jadi kita pun pelik. Dan kita fahamlah fashion, macam-macam fashion yang ada. Pelik-pelik fashionnya. Tapi fashion tu dia sebenarnya untuk apa? Dia pakai ke bila pergi ke pasar ke, pergi pasar pagi ke, pergi ke Giant, Ion Mall, Lotus, apa benda tu dia pakai ke? Dia hanya pakai masa tu je. Jadi kita pelik, kenapa nak buat baju yang pelik-pelik ni kan? Dan sebenarnya memang tak digalakkan pun untuk kita memakai baju yang pelik-pelik. Di samping baju yang ketat pun memanglah tak digalakkan, itu confirm dah. Baju yang pelik-pelik pun tak digalakkan. Termasuklah tidak boleh memakai baju yang warnanya terlalu menyerlah dan menarik perhatian orang lelaki. Ya? Baju cantik tu pakailah. Sekejap ni pun nak charge laptop. Dia dah tua dah, nak tunduk pun sakit. Okey, ada soalan ibu-ibu? Silakan. Ni dia ada satu ni. Kata Ibn Atin,
Za'ama ba'duhum anna lubsan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 131 bawah sekali itu, sebelum syarah hadisnya, sebelum syarah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mendakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju berwarna merah kerana waktu perang, ya, waktu perang. Wa fihi nazar, kata Ibn Hajar, pandangan ini perlu dikritisi, perlu dikritik balik. Kerana apa? Kerana yang nyatanya Nabi SAW pernah memakai baju berwarna merah apabila pulang daripada Haji Wada'. Bukannya ketika peperangan. Begitulah. Bebu Haji Wada' ke Haji Wida'? Haji Wada' ke Haji Wida'? Wadah Ustaz. Wada'. Dua Wadah. boleh ya. Haji Wida' boleh, Haji Wada' pun boleh. Cuma yang lebih tepat ialah Wada'. Tapi dua-dua boleh. Okay, baik. Yang seterusnya tu panjang pula. Nanti lambat kita habis. Kita buka perbincangan lah, Ibu. Silakan. Ada tawaf wadah Ustaz. Tawaf wada'. Sama ya. Tawaf wada', tawaf wida'. Wada' dan wida' ni artinya selamat tinggal. Ma wadda'aka, tidaklah Allah meninggalkan kamu kan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, kita buka perbincangan. Kita ada 7 minit lagi. Dalam kat Syidah tu Ustaz, tawaf wadah tu ada ke? Ada? Memang kena buat bukan harus di sini. Tawaf wada' wajib dibuat apabila haji. Manakala dalam kes umrah, ia sunat dibuat. Nak dah, kena buat juga dah. Kalau Umrah sunat, kalau tak buat pun tak apa. Tapi kalau haji, dia wajib. Okey, wajib buat. Dan dalam kes tawaf al-wada', ada orang salah sangka. Macam dulu saya tahun 2014, jadi kita ni nak bergerak lepas subuh. Okey. Jadi katanya orang yang mengendalikan tu pun kata, okey sekarang ni kita kena tawaf wada'. Dan tawaf wada' sebelum subuh dan minta balik terus ke hotel untuk solat subuh tu di hotel. Dan kemudian kita nak bergerak. Jadi saya pun jadi tak faham kenapa kena solat di hotel. Kenapa tak solat di masjid sahaja? Sedangkan rugilah kita peluang untuk solat di masjid. Tapi kerana kita masa tu tak tahu menahu, kita follow je lah. Dan realitinya nak tunggu bas sampai pun lambat juga. Yang mana kalaulah kita solat dulu pun okey lagi. Kerana isunya ada orang yang pegang, selepas saja tawaful wada' kita dah tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak solat, tak boleh nak apa, kena balik rumah terus. Kecuali kita nak beli benda untuk dimakan dalam bas, makanan-makanan dalam bas, itu dibolehkan. Tapi kalau kita nak pergi shopping ke apa benda, dah tak boleh dah. Nak sedekah pun tak boleh dah. Sedangkan kalau kita lihat kupasan ulama', ibadah ni, ibu-ibu sekalian, kita pergi haji, kita pergi umrah, nak beribadah. Melahirkan orang yang cinta pada masjid. Macam mana dalam keadaan melahirkan orang cinta pada masjid, tiba-tiba kalau buat tawaf wada' tak boleh salat subuh dah di masjid. Apa erti kita berumrah, apa kita berhaji itu kalau dah tak boleh salat di masjid? Sedangkan kita buat umrah selama beberapa hari itu, kita duduk di Mekah Madinah selama beberapa hari itu, semata-mata melahirkan jiwa yang cinta kepada masjid. Tiba-tiba tak boleh solat di masjid. Ini satu perkara yang amat pelik. Jadi saya baca ulasan ulama', tahu tak ada masalah pun. Bahkan tabah haji pun telah menetapkan bahawa kita boleh tawaful wada' beberapa jam lebih awal. Demi mengenangkan masa haji itu orang terlalu ramai, bimbang berlaku kesesakan, maka kalau kita tawaf beberapa jam lebih awal pun dibenarkan. Bahkan kata ulama' kalau lepas tawaful wada' barulah kita solat Jumaat pun boleh. Ada sejam lagi nak solat Jumaat, tunggulah dulu sejam pun, tunggu dulu solat Jumaat dahulu. Ataupun solat subuh ada setengah jam lagi nak masuk azan subuh, tunggu dulu solat subuh dulu, kemudian baru balik. Nak balik pun balik lepas tu. Jadi itu ibadah sepatutnya, tapi tiba-tiba terhalang untuk kita melakukan beberapa perkara atas alasan kerana kita telah tawaful wada'. Jadi peliklah, bagi saya peliklah benda tu.
Kecuali benda yang boleh kita urus, kita urus. Contohnya sedekah, kita boleh urus dahulu sebelum tawaful wada'. Tapi kalau lepas tawaful wada', ada orang yang sangat memerlukan bantuan, takkan kita kata minta maaf cik, saya bukan tak nak bantu cik, tapi saya dah tawaf wada'. Jadi kerana saya dah tawaf wada', saya tak boleh bagi sedekah pada cik, minta maaf. Kawan tu kelaparan. Tapi kita tak boleh nak bagi sedekah pada dia atas alasan kita dah tawaful wada'. Jadi ini satu benda yang pelik dan aneh. Jadi di sinilah kita perlu melihat kepada apa sebenarnya yang telah dikupas oleh ulama tersebut. Begitulah, Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Nak bergambar pun tak boleh. Terambil gambar pun tak bagi. Terambil gambar pun suruh delete balik semula gambar-gambar bila dah buat tawaf wada' kan. Takut benda. Pengalaman Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, saya tak ada apa-apa dah tak? Tak ada soalan. Kak tengok dekat FB pun tak ada soalan apa dah. Jelas dah Ustaz bagi tahu semua hari ini sebab tajuk ni tentang pakaian semua ni dah Ustaz dah jelaskan dah ni. Cuma dah tadi dalam tengah kita Ustaz sampaikan kuliah pun dah masuk soalan-soalan dah. Jadi orang dah tanya waktu tu dah kan. Okey. Jadi alhamdulillah Ustaz bagi Ustaz rehat tu. Ustaz letih ke? Semalam balik lewat ke? Semalam, memang semalam seharian lah. Tu tengok Ustaz tulis dekat mana? Dalam grup Fakih ke mana? Ustaz cakap daripada pagi 9.30 sampai 9.45 malam. Ustaz kat sana. Oh ya ke? Itulah. Tapi apa ceritanya? Pagi tadi itulah pukul 5 bangun. Pukul 5 dah ni kena bangun. Buka mata, dah 5 suku. Buka mata kali ketiga, dah 5.40 dah. Oh, cepatnya masa berlalu. Punyalah tak sedar lah rupanya. Letih lah tu Ustaz. Tak apa, bagi Ustaz rehat sekejap. Saya Ustaz dah sambung dengan Tak apa, ada sesi. saya Ustaz nak sambung. Ustaz ada kelas dengan Ustaz Zahir kejap lagi. Siapa Share yang kat free group boleh. biar link nanti Ustaz. Share link kat group ya. Okey, boleh insya-Allah. Siapa yang duduk area Shah Alam, jom kita jumpa di Festival Buku MBSACC. Siapa yang free lah. Jumpa di sana insya-Allah. Datang nanti Ustaz, insya-Allah kami datang berdua nanti insya-Allah. Okey, terima kasih. Jadi alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih semua. Kita bagi masa untuk Ustaz 15 minit untuk kelas terusnya. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua insya-Allah. Sekejap lagi kita akan sambung sesi Ustaz Yusof, Ustaz Zuhairi dengan Ustaz Zahirul. Topik yang bagus juga. So kita rehat awal lah. Sekejap lagi nak sambung balik dengan Facebook. Ustaz akan share link dekat kita juga nanti insya-Allah ya. So dengan itu saya akan sesi bagian lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Hasanah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama.